Okey. Begitu. Ni kita terus sambunglah. Okey, kita sambung. Penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah serta penyampaian hadiah serta cabutan bertuah. Cabutan nombor. Cabutan nombor bertuah. Telah disampaikan. Ini satu catatan telah disampaikan oleh guru besar sekolah. Yang disebut oleh guru besar. Dan hadiah serta cabutan nombor bertuah telah disampaikan oleh guru besar. Ulang je. Para pemenang, macam tu saja, kepada para pemenang. Okay, sebab kita dah bagi tahu situ penyampaian hadiah serta cabutan nombor. Okay. Kemudian kita cakap sini juga, okay, biasanya mesti ada pertandingan kan, pertandingan kemah yang paling gerai yang paling bersih. Okay. So tu pun kita bagi tahu sini ya. Gerai apa biasa kalau kita beritahu lah nama gerai tu. Contoh nama gerai untuk menggalakkan kebersihan semasa aktiviti, gerai yang paling bersih itu gerai apa? Gerai apa? Gerai kecil kata gerai gerai kelab pecinta alam lah, okey. Pecinta alam. Kelab pecinta alam. Nah, nama pun gerai pecinta alam kan, so mesti yang paling bersih, okey. Kita buat-buat je situasi ni supaya nampak macam betul laporan ni, okey. So, ialah itu gerai pecinta alam telah dinobatkan, okey. Telah menggalakkan semasa aktiviti, gerai yang paling bersih itu gerai kelab pecinta alam telah dinobatkan.
Dinobatkan. Sebagai, dinobatkan ke? Telah dipilih lah. Sebagai dipilih. Dinobatkan tu macam terlampau menghargai pula, okey. Dipilih. Telah dipilih. Sebagai gerai yang bersih. Berapa? RM kita bagi 300 lah. RM RM300 Malaysia. Okay. So malah untuk menggalakkan kebersihan semasa aktiviti, gerai yang paling bersih iaitu gerai Kelab Pencinta Alam telah dipilih sebagai gerai yang bersih antara gerai-gerai yang lain dan mendapat hadiah berupa wang tunai RM300. Okay. Macam tu saja. Okay. Kemudian penutup kita bagi tahu. Okay. Kemudian penutup kita bagi tahu sini bila habis aktiviti ni. Okay. Bila habis aktiviti ni. Biasa habis pukul 5, 4. Cikgu letak sini pukul 4 lah. Okay, 4 petang. 4 ke 3? Pukul 3 lah kan. Biasa habis sebab tadi pukul 9 bermula. So pukul 3 lah pergi petang. Okay. Carnival jualan ini telah berakhir pada pukul 3, pukul 5. Pukul 3 lah. Pukul 3 petang. Okay. Sebelum bersurai. Okay, sebelum bersurai. Guru-guru dan murid-murid bergotong royong membersihkan okay, apa lagi? Ending ni macam kita cakap. Okay. Aktiviti ini amat bermakna pada sekolah dan dapat mencapai dan berjaya mendapat dan berjaya mencapai matlamat lah, mencapai mendapat berjaya mencapai tujuan aktiviti ini, capai tujuan aktiviti ini. Itu saja. Aktiviti ini bermakna kepada sekolah dan berjaya mencapai tujuan aktiviti. Tadi tujuan dia yang kedua, ada dua kan? Yang pertama untuk mengutip dana, yang kedua adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, so cikgu cakap macam ni lah. Aktiviti ini yang bermakna kepada sekolah dan berjaya mencapai tujuan aktiviti ini. Okay, so penutup macam mana kita beritahu? Ada lagi format dia? Apa format dia? Last sekali, ada tak tanda tangan? Okay, macam karangan surat, sekejap ah.
last kali kita kata sini macam surat kiriman tidak rasmi atau surat kiriman rasmi kan mesti ada bagi tahu siapa yang tulis surat tu, betul tak? So laporan pun macam sama juga. Okay, so betul. Kita kena letak sini. Okay, disediakan oleh. Okay, disediakan oleh. Okay, disediakan oleh. Ada koma ke tidak? Mesti ada koma. Okay, disediakan oleh. Yang ni kena langkah satu baris. Macam cikgu buat ni. Langkah satu baris, baru letak ni. Disediakan oleh siapa. So, tapi yang ni disediakan oleh ni kena satu baris dengan tarikh. Okay, tadi kita buat tarikh 7 Mac. Betul, 7 Mac 2000, contohlah 2018. Jadi kat sini, takkanlah aktiviti tu 7 Mac. Takkanlah awak buat 7 Mac juga. Okay, so maksudnya awak kena buat lebih daripada 7 Mac. Okay, selepas 7 Mac tu. So mungkin cikgu letak 7 Mac mungkin 16 Mac. Okay, 16 Mac 2018. Okay, contoh macam tu. Okay. Tapi suka hati awak jawab nak letak macam mana tarikh dia. Yang penting selepas 7 Mac tu. Okay, boleh faham? Kemudian dah habis sini baru kita ke bawah. Ke bawah, okay, awak sediakan ruang sikit baru awak letak nama. Contohnya tantangan awak lah. Kalau tak pun awak tulis nama saja. Okay, tulis nama. Okay, awak letak nama awak. Lepas tu baru kat sini nama penuh. Okay, macam tu. Lepas tu bawah ni baru letak awak siapa. Okay, kenapa awak buat laporan. So, mungkin kita kata siapa? Tadi kita kata kelab apa yang anjurkan ni? Kelab, cuba tengok balik. Tak ada So, biasa siapa yang tak apalah. Cikgu tulis sini kelab seni. Cikgu kata kelab seni Bolehlah sebab kita sebut. Ataupun cikgu kata tak apa. Biasa je. Waktu tulis sini murid setiausaha. Setiausaha kelab seni. Bolehlah setiausaha kelab seni. Sekolah aman. Sekolah ceras aman kan? Sekolah ceras aman. Okay, macam tu. Kelab seni sekolah ceras aman. Ceras aman. Okay, boleh? Okay. So macam tu awak tulis laporan. Okay, so lepas ni nanti kalau buka tuition nanti cikgu akan cikgu akan bagi soalan laporan. So nanti cikgu nak suruh awak buat sendiri. Okay, boleh? Nanti buat rujukan yang ni ya. Cikgu bagikan ni. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Sudah cikgu padamkan ni? Okay, so seterusnya cikgu nak tunjuk kita buat lagi satu karangan iaitu karangan fakta.
Sebab selalu dia akan bagi satu karangan yang berformat, satu lagi tidak. Macam ni cikgu tunjukkan. Okey, contoh macam ni kan. Nampak dekat skrin? Okay, korang nampak kat skrin kan? Okay, contoh yang ni, yang kalau korang tengok kat sini, okay, satu mesti yang berformat, nampak tak? Sekolah telah mengadakan hari karnival. So ni laporan. Kemudian soalan kedua pula tidak berformat tapi dia soalan fakta. So fakta macam buat karangan biasalah. Okay, tanpa ada format. Ataupun dekat sini dia akan bagi satu cerita. So awak kena buat cerita. Okay, jadi soalan dua pun kita buat hari ni juga. Kalau tak sempat kita sambung minggu depan. Okay, so soalan yang kedua ni dia kata belajar secara berkumpulan. Okay, merupakan satu langkah persediaan menghadapi peperiksaan. Tulis sebuah karangan tentang kelebihan belajar secara kumpulan. Okay, nampak tak? Okay, so kita kena cikgu nak bincang dahulu apa isi dia. So disebabkan dia ada 6 perenggan, kita kena letak 4 isi. Okay, 4 isi. So cuba bagi tahu cikgu apa isi dia. Kita boleh huraikan sama-sama. Apa apa langkah apa kelebihan. So maksud dia punya kebaikan. Apa kebaikan dia? Okay, apa antara kebaikan dia? Apa kebaikan dia? Siapa boleh tahu cikgu? Apa kebaikan belajar berkumpulan? Cikgu nak 4 isi. Ada 4. Awak kena bagi tahu cikgu apa. Apa kebaikan belajar kumpulan? Awak tak belajar berkumpulan? Mesti belajar berkumpulan, betul tak? Mana ada belajar seorang-seorang? Awak belajar seorang-seorang ke? Okay, mungkin ada orang yang nak suka belajar bersama-sama. Tapi kalau belajar berkumpulan, apa faedah dia? Apa kebaikan yang kita dapat? Ya, student cikgu? Berkongsi ilmu. Okay, betul. Berkongsi ilmu. So, contohlah mungkin. Okay, contoh. Cikgu pun adalah student juga. Okay, contoh Darwish. Darwish dapat tahu info yang baru. Mungkin dia dapat tahu, bab 5 ni ada lagi info yang dia dapat tahu. Mungkin dia pergi ke kelas tuition dan sebagainya. Contoh cikgu tak pergi kelas tuition. Jadi bila cikgu belajar bersama-sama dengan Darwish, cikgu dapat berkongsi ilmu. So Darwish boleh bagi tahu cikgu ilmu yang baru. Okey, ataupun cikgu pun bagi tahu. So cikgu pun bagi tahu Darwish. Okey, betul? Okay, satu, dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, isi yang pertama. Kita bincang dahulu. Okey. Satu, isi dia tadi awak kata menambah ilmu pengetahuan. Okay, ini cara macam mana awak buat karangan fakta. Awak kena senaraikan dulu isi dia. So baru awak tahu apa yang awak nak bincangkan. Okay. Okay, so menambah ilmu pengetahuan. Okay, macam mana tadi huraian dia? Cikgu kata menambah ilmu pengetahuan. Kita dapat bertukar-tukar. Okay, satu kita dapat bertukar-tukar idea. Okay, kita dapat bertukar-tukar idea. Okay. So, lagi mengeratkan silaturahim. Okay, betul, mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, sebab awak belajar berkumpulan. Okay, bila awak belajar berkumpulan, awak dapat mengeratkan hubungan bersama rakan. Mengeratkan hubungan bersama rakan. Okay, sebab mungkin awak kenal dia dekat sekolah saja. Kenal macam tu je. Tapi bila awak adakan study group ataupun belajar secara berkumpulan, awak lebih mengenal dia. Okay, macam mana? Contoh dia, macam dapat mengeratkan hubungan. Mungkin masa belajar tu kita belajar, tapi pada masa yang sama mungkin awak boleh buat perkara yang
lucu. So awak daripada situ dapat mengeratkan lagi hubungan. Ya, supaya tak bosan. Okay, betul Anisha. Okay, betul. So ini berbincang. Okay, mungkin ada perkara yang lucu. Okay, so cikgu tulis macam biasa saja. Kita conteng saja dulu. Kita buat apa, idea je dulu. Okay, cikgu buat idea dulu. So yang pertama mengeratkan hubungan bersama rakan. So tadi berbincang. Okay, ya. Contoh ini kita bagi contoh. Okay, nampak ini cara buat isi ya. Cara buat isi. Awak dah buat isi, kemudian ada huraian ataupun contoh. Okay, kemudian nombor 3. Memenuhi masa lapang dengan perkara yang baik. Okay, betul? Sebab awak bersama rakan-rakan awak, tak semestinya awak pergi melepak. So mungkin buat belajar secara berkumpulan dekat rumah masing-masing ataupun rumah kawan. Okay, daripada situ awak dapat, ataupun awak buat dekat sekolah saja. Okay, sebelum balik mungkin ada 2 jam awak study group, awak buat belajar secara kumpulan dekat sekolah. Okay, daripada awak buang masa dekat rumah bermain game. Okay, betul. So sampai sini dapat mengisi masa lapang. Okay, contoh dia mengisi lapang. So macam mana tadi dapat mengisi masa lapang? Cikgu cakap supaya kita terhindar dari gejala negatif. Okay, gejala negatif. Okay, so last kali, perkara keempat. Isi yang keempat. Isi yang keempat. Mari kita bercakap. Apa lagi awak boleh dapat untuk belajar berkumpulan? Idea? Nampak tak? Ada yang tak nampak? Okay, cikgu tulis balik ya. Selain tu ada lagi? Yang lain apa? Yang kedua, menggunakan hubungan bersama rakan. Nombor 3 tadi dapat mengisi keempat. Apa ada siapa? Dapat berbincang idea. Berbincang idea dah tadi, ni bertukar-tukar idea. Apa lagi?
kita boleh dapat sini. Okay, lagi satu pula, okay, bekerjasama. Kan awak berbincang, so awak boleh bekerjasama kat sini. Okay, bekerjasama. Daripada sini, mungkin kan, okay, dalam kumpulan tak semestinya ada orang yang pandai kan. Contoh 4 orang dalam satu kumpulan, tak semestinya 4 tu pandai. Mungkin ada 2 orang pandai dan 2 orang tidak berapa pandai. Jadi takkanlah 2 orang yang pandai tu tak mengajar orang yang pandai. Orang yang tak berapa pandai. Jadi kita kena sama-sama bekerjasama. So maksud dia, kalau awak pandai, so awak bekerjasama, awak pastikan kawan awak tu juga dapat semua ilmu tu. Okay, daripada situ kita bekerjasama lah. Kita dapat memupuk semangat bekerjasama. Okay. Okay, supaya cobalah bersama-sama. Okay, so ini kita dah bagi tahu isi dia. Okay, nampak semua? Nambah ilmu pengetahuan, tukar idea. Okay. Ada apa-apa soalan yang untuk ni? Kita bincang isi dulu hari ni. So minggu depan baru kita buat karangan fakta ni. Okay. Dah salin? Okay. So cikgu berhenti sampai sini saja. Kita dah bincang yang ni kan. So minggu depan kita buat karangan. Okay. Contoh. Sementara tu, sebelum cikgu buat, cuba awak buat dulu karangan ni. Okay. Boleh faham? Tajuk dia yang ni cikgu kata. Okay. Ini tajuk dia adalah cuba buat dulu dekat rumah. Faedah belajar secara berkumpulan. Okey? Okey student cikgu? Cuba buat dahulu kat rumah. So nanti awak boleh tengok macam mana ayat cikgu, so bandingkan nanti. Okey ah? So cuba buat kat rumah. Faedah belajar secara berkumpulan. Okey? Okey, so itu saja. Terima kasih. Ada soalan tak? Sebentar cikgu stop. Sebelum cikgu stop sekarang ni. Ada apa-apa soalan? Ya, okey. So itu saja. Terima kasih. Oh, belum salin. Oh, okey. Siapa yang belum salin? Salin dulu. Siapa yang sudah, boleh keluar. Terima kasih. Okay, bye Zara. Bye. Bye Razan. Bye Kelam. Waalaikumsalam. Bye.
Sampai mana dah, Narwish? Okay.